Al-Hidayah di petang Jumaat yang barakah ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kaum kerabat, para sahabat serta muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Saudara, tiada berita yang menggembirakan dalam kehidupan suami isteri, melainkan bila mengetahui bakal menimang cahaya mata. Melalui surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya kami ciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah, kemudian dijadikan setitis air benih pada tempat penempatan yang kukuh. Dari itu, dijadikan sebuku darah beku menjadi seketul daging, lalu ia menjadi beberapa tulang. Tulang itu kemudian dibalut dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat kejadiannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Melalui segmen Mencari Berkat kali ini, apa kata kita ikuti perbincangan menarik berkenaan amalan ibu ketika hamil yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Harlina Haliza Siraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita bertemu sekali kali ini dalam segmen yang akan membincangkan tentang amalan semasa kehamilan atau mengandung, ya. Sebagaimana yang kita tahu, ya, tuan-tuan puan-puan sekalian, bahawa kehamilan ini adalah satu fasa yang penting dalam kehidupan seorang wanita, ya. Bukan saja ianya penting kerana waktu ini wanita itu akan mengalami banyak perubahan, tapi ianya juga harus dilihat sebagai satu anugerah dan juga keistimewaan yang dianugerahkan kepada seorang insan bernama wanita. Kalau ikutkan, ya, apa yang dikatakan oleh seorang penulis, Lin Yutang, dia mengatakan dalam banyak keistimewaan dan juga hak seorang wanita itu, yang terbaik ataupun yang paling agung adalah menjadi seorang ibu. Tentu sekali di sini kita tidak sama sekali nak menafikan ataupun nak mengenepikan wanita yang mungkin ditakdirkan Allah tidak berpeluang untuk hamil, ya. Tetapi bagi siapa yang diberikan keupayaan oleh Allah untuk mengandung zuriat, ya, keturunan manusia ini, aspek kehamilan ini adalah satu yang amat penting. Kalau dilihat daripada aspek kesihatan, ya, kehamilan ini adalah satu proses fisiologi. Maknanya satu yang semula jadi disebabkan oleh wanita ini dibekalkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan organ reproduksi, ya, iaitu rahim yang boleh mengandung dan juga menyebabkan pembesaran zuriat manusia di dalamnya. Proses kehamilan ini, ya, melibatkan banyak perubahan, ya, tuan-tuan puan-puan. Satunya dari aspek anatomi. Yalah, ya, dulu nampak kurus saja, tapi bila dah hamil ni, dari sudut rupa baras bentuk wanita itu, dia menjadi besar, ya. Muka tu dulu manis saja, sekarang dah jadi sembab-sembab, ya. Dan kalau kita lihat perubahan ini juga berlaku dari sudut aspek fisiologi, ya. Bila saya katakan aspek fisiologi ini, maknanya wanita yang hamil ini sebenarnya degupan jantung dia jauh lebih kuat daripada orang yang tak hamil, ya. Kalau kita tengok denyut nadi dia pun lebih pantas, ya. Kalau dia bernafas pun dia bernafas dengan lebih kuat, ya, semata-mata untuk memastikan bahawa janin yang sedang membesar di dalam rahimnya itu akan mendapat, ya, cukup oksigen, ya, cukup juga bahan nutrien. Maka oleh sebab itu si ibu ni tadi terpaksa mengalami perubahan fisiologi, ya, yang amat ketara. Yang ketiga, ada berlakunya perubahan dari sudut emosi dan psikologi, ya. Wanita yang hamil ni dia mula-mula rasa seronok, lepas tu nanti dia letih, ya. Kemudian ada masanya dia merasa seolah-olah tidak pasti, ya, sama ada kehamilan ni akan berjalan dengan baik ataupun nanti dia akan selamat melahirkan. Maka wanita ini amat perlu disokong dari sudut psikologinya. Dan akhir sekali, perubahan yang ketara, ya, yang dialami oleh seorang wanita yang hamil adalah daripada aspek sosialnya. Apabila wanita itu hamil, dia akan mencapai satu status yang saya rasa amat istimewa, ya. Contohnya kalau misalnya dah nak yang dah syarat sangat tu, kalau dia nak lalu dekat
koridor ataupun kawasan yang ada sesak sedikit, ramai sedikit orang semua ke tepi macam tu, bagi dia jalan. Maknanya begitu istimewa sekali seorang ibu yang sedang hamil ini. Maka perubahan-perubahan ini tentu sekali perlu ditangani dengan baik, dan oleh sebab itu amatlah penting bagi wanita ini dan juga suaminya dan juga ahli keluarganya memastikan bahawa dia akan mempunyai amalan-amalan tertentu yang perlu untuk menyokong kehidupannya dan juga perjalanan hariannya dalam dia hamil ni. Maklumlah hamil ni bukannya sehari dua. Apabila tahu saja kita hamil, maka tergambarlah di depan kita tu 9 bulan perjalanan hidup yang mana boleh berkesudahan dengan banyak perkara. Apa yang kita harapkan adalah kehamilan itu akan berkesudahan dengan orang kata anak yang sihat, ibunya pun sihat, dan sama sekali kita mohon dijauhkan daripada komplikasi ataupun keadaan di mana bayi yang lahir itu mempunyai masalah kesihatan dan seterusnya. Nah, sebelum kita dapat memastikan kehamilan itu berjalan dengan baik, tuan-tuan puan-puan, saya suka nak mengingatkan bahawa yang paling penting dalam kita nak memastikan bahawa kehamilan ini menjadi suatu pengalaman hidup yang indah, ianya mestilah dirancang dan direncana terlebih dahulu. Maksud saya, bila kita nak hamil itu dan bila kita tahu saja bahawa kita ini sudah disahkan hamil, maka kita sepatutnya sudah orang kata merasa begitu bersyukur dan merasa begitu bersedia terhadapnya. Janganlah ada di kalangan kita puan-puan terutamanya kita tidak begitu memikirkan sangat, ambil sikap acuh tak acuh tentang kehamilan ni. Jadi apabila orang kata tahu-tahu mengandung, kita pun merasa kecewa, kesal. Jangan sampai ada bunyi ni alah, mengandung lagi ke saya ni? Kalau boleh tak nak macam tu. Sebab itu menandakan bahawa kita tidak merancang dan merencanakan kehadiran seorang insan. Apalah agaknya nasib ataupun orang kata kesudahannya sekiranya anak yang kita kandungi ini dalam keadaan kita tidak bersedia. Apatah lagi kalau kita merasa begitu orang kata tertekan hingga mungkin terlintas di hati kita ni, alah macam ni cuci sajalah. Itu dia pesanan saya untuk sebelum kita bincang tentang amalan semasa mengandung ini, mari kita pastikan bahawa kehamilan kita itu adalah kehamilan yang dirancang dan kehamilan yang direncana terlebih dahulu. Okey, kita berhenti sebentar dan kita akan kembali selepas ini. Tentang kehamilan itu secara umumnya. Marilah sekarang ni kita ikuti pula bagaimana amalan-amalan yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil ini supaya dia dapat menjaga kehamilannya itu dengan baik. Bila saya katakan amalan ini, dia bukan hanya kepada wanita tu saja. Yang penting tu bakal yang jadi bapa tu. Maknanya bapa tu pun juga perlu bersedia. Begitu juga ahli keluarga yang lain. Maknanya kalau kita dah ada anak yang mungkin yang pertama dan kedua, yang ni pula kehamilan yang ketiga, maka kita pastikan bahawa semua orang sebenarnya bersedia untuk kehamilan ini. Untuk membincangkan tentang amalan yang harus diamalkan ini, saya suka membahagikan kehamilan ini kepada 3 fasa, iaitu fasa yang pertama, 3 bulan pertama, iaitu peringkat awal kehamilan ataupun kita panggil trimester pertama, iaitu daripada bulan pertama, kedua dan ketiga. Masuk bulan keempat hingga ke bulan keenam, itu kita katakan pada peringkat pertengahan kehamilan ataupun trimester kedua, dan akhir sekali trimester ketiga, iaitu selepas masuk 7 bulan ke atas. Kenapa saya bahagikan kepada bahagian-bahagian ini, tuan-tuan puan-puan? Kerana sebenarnya amalan itu ada sedikit berbeza. Di peringkat awal tu, saya nyatakan dulu tentang amalan fizikal ni. Kita dapati ketika ini wanita tu baru saja tahu dia hamil, dan selalunya ketika ini masalah yang amat ketara adalah dia mabuk lah ataupun orang kata pembawaan budak. Yang ini kadang-kadang ada yang begitu teruk hingga kan tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, perlu dirawat di hospital. Yang ini yang kita panggil hyperemesis gravidarum. Siapa yang dapat ni memanglah dia kata serik, doktor saya tak nak lagi, dah mengandung lepas ni. Tup-tup tahun depan
hamil lagi, ya. Jadi inilah yang kita lihat ketika ini wanita tu kena pastikan bahawa pemakanannya terjaga, ya, dan kalau misalnya dia teruk sangat tak boleh langsung nak makan, malahan kadang-kadang tu berat badannya menurun, ya. Mula-mula tu 50 kilo tiba-tiba dah turun 48, 47. Ini yang perlu sangat dia berjumpa dengan doktor kerana kita nak pastikan bahawa macam mana pun ada juga, ya, makanan yang diambil, pastikan dapat rehat yang cukup, ya, dan sekiranya dari sudut persediaan minda ataupun amalan, ya, kena mulalah bersedia, ya, untuk 9 bulan yang akan datang. Anggaplah kehamilan itu sebagai satu yang positif. Itulah sebabnya kalau misalnya perempuan, ya, tidak bersedia dengan kehamilan ni, masa ni yang paling tak seronok sekali. Ya, masa ni yang rasa ya, rasa marah lah, menyampah lah, lepas tu rasa yang saya sedih ni ada yang mengatakan teragak-agak rasa cuci boleh kot. Masa ni lah kata, doktor saya makan buah nenas sampai berapa biji dah. Ya, lompat-lompat lagi tengok budak tu tak nak gugur juga. Ini yang saya katakan bahawa sekiranya minda kita tidak bersedia untuk kehamilan, ya, tentu sekali kita ketika ini tidak dapat nak menyediakan diri kita kepada satu kata fasa kehidupan yang amat penting, ya, ketika ini. Dan kalau kita lihat, ya, dari sudut spiritualnya, kalau kita lihat, ya, bila saja wanita ini bersedia untuk kehamilan, suaminya bersedia, anak-anaknya lah yang bersedia, bila saja confirm ataupun disahkan kehamilan itu, ya, alangkah baiknya kalau dia dan suaminya sujud syukur selepas tu. Ya, balik je rumah, ya, tahu dah confirm tu, sama-sama, ya, suami isteri sujud syukur dan syukuri nikmat yang Allah berikan ni. Alhamdulillah, Allah pilih lagi kita supaya dapat kita kali ini, ya, zuriat akan yang seterusnya. Tanamkan keazaman dan tekad, ya, bahawa kehamilan ini kita akan jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, penuhkan dengan kesyukuran, ya, banyakkan bertaubat, ya, berselawat, ya, dan juga rajinlah membaca doa. Saya yakin tuan puan-puan semua ada membaca, ya, ada beli buku-buku doa yang contohnya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hfaz waladi ma dama fi batni washfihi anta syafi la shifaa illa shifaa la yughadiru saqama. Ya, yang ini seterusnya saya banyak doa-doa. Antaranya doa tu kita minta, ya, Allah makhrijhu min batni yauma wiladati sahlan wa taslima. Ya, maknanya ya Allah, lahirkanlah dari kandunganku ini kelahiran yang mudah dan sejahtera. Kita baca doa ni dari awal lagi, daripada trimester yang pertama tadi, ya. Kita minta juga kepada Allah, jadikanlah dia sihat sempurna, cerdik akalnya, berilmu, beramal soleh. Dan sekiranya puan-puan, ya, luangkan masa untuk membaca Al-Quran, ya. Kalau boleh kita baca bersama-sama tadarus dengan suami kita. Surah Al-Fatihah memang biasa kita baca, surah Yasin, dan yang ketika ini, ya, saya amat menggalakkan puan-puan bacalah surah Yusuf, ya. Di mana ketika ini anak kita itu sebenarnya sedang membentuk organ-organ yang penting dalam badannya, jantungnya, ya, otaknya, sistem ususnya, semuanya sedang terbentuk. Dan dengan membaca surah Yusuf ini kita mohon kepada Allah supaya anak kita itu akan sempurna sifatnya, ya, dari sudut fizikal, juga dari sudut emosinya dan juga rohaninya. Dan saya rasa itu akan memberikan kita satu kekuatan, ya, puan-puan. Sering kali kita ini mungkin menitik beratkan tentang persediaan dan amalan fizikal saja, tapi amalan spiritual ini tidak sama sekali kurang pentingnya. Ya, kita berhenti dulu di sini dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan. Kali ini saya akan membincangkan tentang amalan untuk trimester kedua dan juga trimester ketiga. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan, diharap apa yang disampaikan